5 idea apa nak buat apabila bisnes ataupun kedai terpaksa ditutup kerana PKP. Saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit dan juga bisnes secara online. So bagi anda yang belum subscribe channel ni, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng di bawah untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya update video-video yang baru. So kita nak bercakap kali ini tentang apa nak buat ataupun apa idea yang boleh anda gunakan apabila kedai terpaksa ditutup kerana PKP. Sewa kena bayar, gaji staff kena bayar, tapi kita tak boleh nak beroperasi. So macam mana nak bayar semua benda tu kan? Mungkin ada sesetengah orang menghadapi masalah ini, masalah yang sama, tetapi mereka tidak dapat buat apa-apa kerana bisnes tidak boleh beroperasi. Okey, bisnes dia memang memerlukan tempat. Sebagai contoh, kedai gunting, spa, tadika dan sebagainya. Jadi tidak ada yuran ataupun tidak ada pendapatan yang boleh dijana disebabkan tempat itu tidak boleh dibuka. Baik, saya akan kongsikan dalam video ni 5 idea yang mungkin anda boleh gunakan. So kita pergi kepada idea yang pertama. Baik, yang pertama adalah ini bagi orang-orang yang buat bisnes makanan, bisnes-bisnes yang boleh dihantar. Bisnes yang mempunyai produk yang boleh dihantar. So ketika inilah anda boleh membuat tempahan secara online. So fikirkan sesuatu yang mana membolehkan anda deliver servis tersebut secara online. Sebagai contoh, katakanlah kedai gunting rambut terpaksa ditutup. Tetapi adakah kita boleh servis ke rumah? Boleh tak kita servis ke rumah orang? So kalau boleh servis ke rumah orang, sama ada bisnes spa, home spa kan, ataupun bisnes gunting rambut. So kalau benda tu boleh diusahakan pergi rumah ke rumah, jadi boleh ambil order daripada online. So kalau tidak boleh, apa nak buat? Kalau tak boleh nak servis kan, apa nak buat? Jadi kita buat produk-produk yang baru. Okey, bina produk-produk yang baru. Sebagai contoh bisnes katakanlah kedai gunting, so bisnes itu tidak boleh dijalankan, jadi kita buat mungkin pomade ke, kita buat berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan. Okey, sebagai contoh, saya ada kenal seorang yang buat chiropractic. So dia buat rawatan pembetulan tulang semua ni kan. Jadi musim-musim macam ni tak boleh nak buat. Jadi apa yang dia buat? Dia buat produk digital. Nanti saya cerita dalam idea yang kedua. Apa yang pertama yang saya nak ceritakan adalah buat tempahan online dan hantar secara rumah ke rumah. Okey, kita pergi yang kedua. Memandangkan bisnes kita terpaksa ditutup, kedai tak boleh buka, tetapi adakah kita sebagai pemilik bisnes ataupun staff masih boleh bekerja? Kalau boleh bekerja, inilah peluangnya untuk buat konten secara online. Okey, mungkin kita PKP 2 minggu, mungkin ada yang dah nak masuk 4 minggu kan, sebab dia dah sambung. Jadi sekarang anda ada masa untuk membina konten-konten dalam bisnes anda. Sebelum ni mungkin anda tak dapat bina konten kerana sibuk untuk servis klien. So sekarang anda boleh bina konten. Jadi anda boleh pergi ke office anda, tunjukkan macam mana servis dilakukan, apakah package-package yang ada, bagaimana mungkin dengan staff-staff anda kan, macam mana anda buat servis-servis yang A, okey, servis B, servis C dan macam-macam lagi lah. Banyak sangat konten yang anda boleh buat. Mungkin anda boleh bercerita juga macam mana nak buka bisnes macam anda. Okey, macam mana anda bermula. Okey, macam-macam konten boleh buat. Dan jangan bina konten letakkan pada tempat yang sama. Sebagai contoh Instagram, letakkan di Facebook, tetapi mula bina channel YouTube untuk bisnes anda. So buat channel-channel ni. Jadi bina channel YouTube ni, anda bukan sahaja bina konten untuk bisnes anda, memperkenalkan bisnes anda, tetapi anda akan dapat pemasaran percuma untuk bisnes anda, yang mana bisnes anda ini akan dikenali ramai apabila dia mula mendapat perhatian. Okay? So bina konten. Selain daripada itu, bila anda membina konten ni, mungkin PKP kita ni mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, tapi itu adalah tempoh masa yang cukup untuk anda bina konten dan jana pendapatan daripada video-video di YouTube dan sebagainya. Kita lihat pada tahun lepas channel Sugu Pawitra, okey, dibuat dalam tempoh sebulan 2 bulan je terus grow, terus naik. So itu pencapaian yang agak luar biasa, tetapi ia mungkin boleh berlaku pada orang lain juga. Dan saya tidaklah kata sehingga mendapat 500-600 ribu subscriber dalam tempoh yang singkat, tetapi kalau dapat 10 ribu, 60 ribu, 50 ribu subscriber pun dalam tempoh PKP ni dah cukup bagus, dah boleh jana pendapatan daripada duduk saja tak buat apa dan bayar komitmen bulanan secara sia-sia macam tu kan. So buat konten. Okey, kita pergi kepada idea yang ketiga. So yang ketiga adalah buat produk digital. So sekarang anda mungkin buat business service. So bila anda buat business service ni, anda mesti ada kepakaran tertentu, anda mesti ada kemahiran tertentu. Jadi why not anda gunakan kepakaran anda gunakan kemahiran anda itu, anda hasilkan e-book, okey, ataupun anda hasilkan video tutorial.
dan jual, mula menjual produk-produk digital. Kita tak boleh lagi bergantung kepada servis, kepada kedai kita semata-mata. Kita kena ada side income, jana pendapatan daripada produk-produk digital. Dan benda-benda ni, produk digital ni bukanlah anda perlu buat produk lain, produk yang berkaitan dengan bisnes anda juga. Kalau anda buat bisnes spa, ceritakan e-book berkaitan dengan spa, bagaimanakah tentang kulit muka, macam mana servis dijalankan, macam mana kalau nak buka bisnes spa kan, apakah modal permulaan dia, apa semua. Ramai sangat orang nak tahu, ramai sangat orang nak belajar. Kalau anda tak suka menulis, anda buat dalam bentuk video. Jadi dalam tempoh PKP ni sempat anda nak hasilkan produk-produk tersebut, produk-produk digital ni, dan mula jana pendapatan dengan jual produk-produk digital tersebut. Jangan biarkan kita berada dalam keadaan tidak ada pendapatan langsung. Yang keempat, buat training. Buat training. Kita mengajar orang lain macam mana untuk buat servis. Buat seperti mana kita buat. Kalau anda buka kedai makan, mungkin sekarang ini kedai makan anda staff 2-3 orang sahaja yang perlu handle. Anda dah tak perlu pergi sebab customer pun tak ramai. Okey, ada sekadar-kadar ada je kan. Sebab PKP ni orang ramai tak keluar. Jadi anda boleh fokus menghasilkan training-training kepada orang-orang yang nak belajar. Okay, anda boleh buka Facebook group, anda boleh buat live dalam tu. Siapa nak belajar buat bisnes kedai makan, siapa nak belajar training masak, okay, memasak kedai untuk kedai makan, okay, buat resipi-resipi tu, ajar mereka. So ini adalah satu cara yang mana anda boleh jana pendapatan daripada training. Satu ilmu kita boleh jana 3 pendapatan. Okay. So yang pertama, daripada ilmu yang kita ada, kita buat servis. Okay, kita buat servis daripada ilmu tu. Contoh, anda pandai membuat website, so anda boleh menjual servis buat website. Itu yang pertama. Yang kedua, anda boleh buat tutorial, boleh buat produk digital berkaitan dengan cara buat website. So anda ada satu produk digital. Yang ketiga, anda boleh buat training, mengajar secara online, mengajar secara face to face tetapi online. So 3 cara buat duit dengan satu ilmu yang anda ada. So ini terpakai dalam semua bidang, sama ada anda dalam bidang spa, anda bidang urutan, anda bidang dalam restoran makanan, anda dalam kedai, mungkin kedai gunting ke, apa-apa sahaja bisnes yang mungkin sedang tutup sekarang. Mungkin perhotelan pun boleh juga kan, tak ada masalah. So cuma kita kena kreatif. Okay. Homestay sekarang bila PKP lockdown, orang dah tak boleh nak merentas negeri dan sebagainya. So bisnes homestay pun turut jatuh. So apa nak kena buat? Seperti yang saya ceritakan tadi, anda boleh buat perkara-perkara tersebut. Inilah peluang untuk anda ubah mindset, ubah strategi. Jangan hanya bergantung kepada itu sahaja, kedai itu sahaja, tempat itu sahaja. Anda kena mula membina konten-konten, produk-produk dan training-training yang mungkin boleh dihasilkan. So itu yang keempat. Yang kelima, kita pergi yang last, yang terakhir, tambah produk baru yang bersesuaian. So yang ini, nombor 5 ni, dia lebih kurang macam yang pertama tadi. Yang pertama tadi, tempahan secara online melalui COD dan sebagainya. Tetapi untuk yang kelima ni, tambah produk yang bersesuaian. Kita jangan masuk market baru. Kalau katakanlah kita ada kedai, okey, kita dah ada kedai berkaitan dengan apa-apa yang contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. So kedai ni kena tutup. Tiba-tiba kita pergi cari satu bisnes baru. So bila kita kena cari bisnes baru, kita kena cari pelanggan baru, kita kena bina brand baru, kita kena keluarkan modal baru. So banyak perkara yang perlu dibuat. So sebaiknya kita bina satu produk yang boleh dijual kepada pelanggan sedia ada. Okay, sama ada mungkin anda buat membership site, anda buat VIP member, nak daftar menjadi ahli dan sebagainya. So tambah produk-produk. Kalau kedai gunting tu, anda boleh jual gunting, anda boleh jual mesin rambut, anda boleh jual ubat ubat kepala ke dan sebagainya, jadi ejen orang lain, tetapi adalah dalam range yang sama lagi. Maksudnya masih range produk berkaitan dengan rambut. Kenapa? Kerana kita mempunyai klien yang sudah pun kita ada database dia dan dia dah pun kenal kita. So kalau kita buat bisnes makanan, teruskan dengan makanan, cuma mungkin tambah produk-produk baru, produk-produk makanan baru yang lebih sesuai untuk dihantar, lebih sesuai untuk COD, lebih sesuai untuk jualan secara online. Okay, so itulah 5 idea yang mungkin anda boleh tambah baik dan buat. Sebenarnya bagi saya, ini yang saya dah buat lama, saya dah buat bertahun-tahun dah. Maksudnya tak perlu tunggu PKP untuk hasilkan semua ni. Dan sebenarnya PKP ni akan jadi pengajaran kepada kita bahawa kita tak boleh selesa dengan sekadar kedai yang ada, dengan sekadar tempat yang mana boleh menjana income tersebut, tetapi kita kena tambah sumber pendapatan lain yang mana kita menjadikan bisnes kita itu multiple stream of income. So inilah 5 idea yang saya boleh kongsikan dengan anda. Semoga perkongsian saya kali ini dapat membantu sedikit sebanyak meringankan beban ataupun memberikan idea untuk anda menjana pendapatan
pendapatan dari sumber-sumber yang berbeza. Jangan lupa tekan like kalau anda suka dengan video ni, dan jangan lupa komen, berikan pendapat anda. Kalau ada soalan boleh komen pada bahagian komen di bawah. Sekian saja daripada saya, jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe bagi mereka yang belum subscribe, dan tekan lonceng untuk pastikan anda mendapat notification. Bye bye.